Buletin Didik 13 September bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik dimulakan dengan perkembangan sesi persekolahan di luar negara. Bangladesh membuka semula sesi persekolahan bersemuka semalam selepas 18 bulan ditutup. Ia antara penutupan sekolah paling lama di dunia. Di Dhaka, pelajar di sebuah sekolah diraikan dengan bunga dan manisan sebagai pemberi semangat. Mereka perlu mematuhi SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka dan mengimbas suhu sebelum dibenar masuk ke kawasan sekolah. Untuk rekod, daripada jumlah populasi 169 juta orang di Bangladesh, hanya 41% memiliki telefon pintar sekaligus bermakna jutaan kanak-kanak tiada akses kelas dalam talian. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dalam laporan terbarunya memberi amaran impak pandemik COVID-19 telah memburukkan lagi peluang pendidikan yang tidak seimbang dalam kalangan lebih 430 juta kanak-kanak di wilayah itu. Kes harian COVID-19 hari ini merekodkan jumlah terendah iaitu 16,073. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di Twitter dan Facebook memaklumkan perkembangan baru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini menghampiri angka 2 juta. Jumlah yang dimaksudkan adalah 1.9 juta kes. Sarawak kekal merekodkan kes harian tertinggi sejak minggu lalu dengan 3,522 kes hari ini. Ini diikuti Johor 2,030, Selangor 1,947 dan Sabah 1,649 kes. Dr. Nur Hisham turut memaklumkan penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU Hospital COVID-19 seluruh negara setakat semalam ialah 83% atau 1,293 daripada 1,558. Manakala katil bukan ICU ialah 75% atau 13,026 daripada 17,370 katil. Sementara itu, 73.4% atau lebih 17.1 juta individu daripada populasi dewasa di negara ini sudah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan lebih 21.3 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos termasuk penerima vaksin dos tunggal CanSino. Lebih 38.4 juta dos vaksin telah diberikan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Vaksinasi harian semalam merekodkan 227,476 dos. 76,346 daripadanya adalah dos pertama, daripada vaksin 2 dos. Manakala 151,130 adalah dos lengkap. Bilik guru Sekolah Kebangsaan Sungai Nibong di Jalan Sultan Azlan Shah, Bayan Lepas, Pulau Pinang terbakar siang tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang berkata pihaknya menerima laporan kejadian itu kira-kira jam 1.53 tengah hari. Susulan itu, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru digegaskan ke tempat kejadian. Kebakaran berkenaan menyebabkan hampir 30% bilik guru yang terletak di tingkat 1 musnah. Tiada mangsa yang cedera terlibat dalam kejadian itu. Jurucakap Bomba turut memaklumkan punca kebakaran masih dalam siasatan. Nama-nama mereka mungkin biasa didengari, namun ramai yang masih tidak tahu penglibatan mereka dalam pembentukan Malaysia. Ketiga-tiga tokoh itu ialah Tun Fuad Stephens, Tun Datu Mustapa dan Temenggung juga Anak Berieng.
merupakan seorang pemimpin rakyat dan penulis yang membongkar kepincangan pentadbiran British di Sabah. Tun Fuad Stephens atau nama sebenarnya Tun Haji Muhammad Fuad Stephens pernah menubuhkan akhbar sendiri iaitu The Sabah Times dan menjadikannya suara perjuangan bagi menyedarkan masyarakat anak bangsanya. Beliau yang juga Yang di-Pertua Negeri Sabah ketiga memainkan peranan besar dalam penubuhan Parti Perikatan Sabah pada 1962 dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seterusnya, jika di seluruh Malaysia, Tunku Abdul Rahman dikenali sebagai bapa kemerdekaan Malaysia, di negeri Sabah pula ada bapa pembangunan iaitu Tun Datu Mustafa. Beliau terlibat dengan gerakan pembebasan Borneo Utara Sabah dengan menentang kekejaman Jepun terhadap penduduk Sabah ketika itu. Kedua-dua tokoh terbabit turut menekankan hal tuntutan 20 perkara yang terdiri daripada agama, bahasa, tarif, pendidikan, hak istimewa penduduk pribumi, kewangan, keselamatan perlembagaan dan lain-lain. Di Sarawak, Temenggung juga adalah ketua tertinggi orang Iban selama lebih 55 tahun. Orang Sarawak memanggilnya Apai yang bermaksud bapa dalam bahasa Iban. Terkenal dengan seorang pemimpin yang berani dan berpengaruh, beliau berjaya meyakinkan rakyat Sarawak untuk sama-sama memajukan negeri itu melalui pembentukan Malaysia. Polis akan mengambil tindakan tegas terhadap orang ramai sekiranya didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP, terutamanya penjarakan fizikal ketika beriadah di tempat awam. Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, KDNKA Bukit Aman, Datuk Mastur Muhammad Arif berkata, tindakan itu akan diambil sekiranya keadaan tidak dapat dikawal dan pengunjung terlalu ramai. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihaknya tidak ada cadangan untuk menutup tempat awam yang didapati sesak kerana telah menyemak dan mendapati pengunjung datang daripada gelembung yang sama. PDRM katanya menyedari kegairahan orang ramai beriadah di sungai, padang dan pantai, terutamanya melibatkan warga Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Justru PDRM sentiasa membuat pemantauan dan hebahan dari semasa ke semasa dengan memberi nasihat agar mereka mematuhi SOP dan penjarakan fizikal. Polis turut bekerjasama dengan pihak rela dan op patuh untuk membuat pemantauan secara berkala di lokasi yang dikenal pasti menjadi tumpuan. Pemantauan mendapati kebanyakan yang berkunjung untuk beriadah dalam kalangan ahli keluarga yang datang bersama atau tinggal bersama dan lokasi berkenaan hanya sesak pada hari Sabtu dan Ahad. Bermula Jumaat lalu, kerajaan telah memberi kelonggaran merentas daerah selepas Lembah Kelang mula beralih ke Fasa 2 PPN, membuatkan orang ramai mengambil kesempatan melakukan pelbagai aktiviti riadah dan rekreasi termasuk berkelah dan bersukan. Ada pelbagai cara untuk kita membantu mereka yang dalam kesukaran. Kadang-kala tidak perlu membelanjakan sejumlah wang yang besar kerana kudrat yang ada sudah memadai. Atas faktor itu, timbul keprihatinan seorang bekas pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang, Kuala Lumpur untuk mewujudkan bank makanan atau food bank di hadapan rumahnya di Kampung Kemumin, Kota Baru, Kelantan. Datin Seri Nur Azizah Sulaiman, 63 tahun, memulakan inisiatif itu setahun lalu bagi membantu meringankan beban golongan yang terputus bekalan makanan. Beliau juga memperuntukkan 10% daripada wang pencennya untuk bank makanan itu selain menerima dana daripada orang ramai serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. Bermodalkan RM20,000 hasil sumbangan keluarga dan rakan, beliau menyediakan ruang untuk menempatkan barangan asas keperluan harian yang turut memudahkan penerima untuk datang mengambil barang yang diperlukan. Dan bagi mengelakkan kesesakan ketika pandemik COVID-19, bank makanan ini hanya dibuka pada setiap hari Jumaat dari jam 4 hingga 6 petang. Antara makanan keperluan yang disediakan ialah beras, gula, minyak dan susu. Terdahulu, Nur Azizah menyampaikan sumbangan kotak makanan kepada 20 penerima daripada komuniti Kemumin yang terdiri daripada asnaf dan mereka yang terjejas pendapatan disebabkan pandemik COVID-19.
RM2.5 juta disumbangkan kepada Yayasan Kebajikan Negara bagi membantu pengusaha dan pekerja pusat asuhan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Datuk Dr. Daud Bakar berkata, sumbangan berkenaan mampu memberi manfaat kepada 5,000 individu yang terjejas. Sumbangan itu membabitkan 660 pengusaha, Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Pemberian ini dijangka dapat membantu seramai 4,340 pekerja. Dr. Daud berkata, pandemik COVID-19 memberi kesan kepada rakyat dan golongan B40 yang paling terkesan ekoran kehilangan sumber keuangan, pekerjaan dengan kos sara hidup yang tinggi. Ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan yang mengakibatkan penutupan Taska, Tadika dan Tabika serta Pusat Perkembangan Minda bagi kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun, operasinya terhad untuk anak-anak petugas barisan hadapan dan ibu bapa yang kedua-duanya bekerja sahaja. Tambah Dr. Daud, sumbangan yang disalurkan itu diharap mampu meringankan sedikit beban yang terpaksa ditanggung oleh golongan terbabit bagi meneruskan kelangsungan hidup. Melaya, nama sebelum penubuhan Malaysia, menjadi tuan rumah untuk Festival Bola Sepak Merdeka. Turut dikenali sebagai Pesta Bola Merdeka, ia adalah sebuah kejohanan bola sepak tahunan yang diadakan dengan tujuan meraihkan ulang tahun kemerdekaan Malaysia. Acara tersebut adalah satu kejohanan berprestij dalam kalangan negara-negara Asia pada 1950-an sehingga awal 80-an. Peserta turut berlumba-lumba menghantar pemain skuad utama mereka. Pada 1957, Hong Kong merupakan pemenang kejohanan pertama. Bagaimanapun, kemeriahan kejohanan kebanggaan Melaya itu akhirnya diberhentikan selepas 1988 apabila banyak pasukan Asia memberi lebih tumpuan kepada kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Di sebalik rasanya yang enak, ketika ini agak sukar untuk kita mendapatkan kuih keang. Bagi memastikan kuih ini tidak pupus, ikuti proses pembuatannya bersama pakar kuih tradisional Mama Arifin Minggu atau lebih dikenali Chef De. Kebiasaannya, keang dibuat khusus untuk ibu yang berpantang selepas melahirkan anak, makanan untuk kanak-kanak lelaki selepas berkhatan dan mereka yang mengalami demam panas. Bahan utama untuk membuat kuih ini ialah tepung beras, tepung gandum, air dan garam yang diadun sehingga sebati sebelum dikukus selama 25 minit. Selepas keang masak, ia perlu disejukkan selama sejam sebelum dipotong mengikut bentuk jejari. Untuk membuat kuahnya pula, bahan-bahannya ialah santan, isi ikan selayang yang dipanggang, halba, halia, bawang merah yang dimayang halus dan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan apa? Santan Santan. Okey, kita Yang ni, masukkan yang ni santan. boleh tutup sebab ada ni dalam tu ya. Okey. Okey, santan ni kan. Orang kata masak santan ni mudah je, letak dalam kuali, tunggu dia menggelegak. Tapi ada tips juga yang mama orang lama kata kan. Apa ni? Orang Terengganu kata apa santan tu butter gitu. Butter tu Putih. maksudnya butir-butir. Putih-putih tu dia nak minyak lah. Dia nak minyak lah tu. Bahan-bahan itu tadi dimasak sekaligus dan ketika kuahnya menggelegak, keang yang siap dipotong dimasukkan ke dalam kuah. Sebenarnya dia tak ada yang rumit, cuma dia cerewet sikit. Sebab sebagai contohnya macam ikan tu. Ikan tu kita nak kena panggang kosong ataupun panggang tawar kata orang panggil. Lepas tu base dia tu macam ke tubuh dia tu isi keang tu lah. Dia cuma kalau kuah ni dia lebih kurang sama dengan kuah Cik Abah Demang dan juga kuah untuk perut ayam. Tapi base dia tu berlainan. Di Terengganu, kuih keang lebih dikenali dalam kalangan penduduk Kampung Tanjung, Ladang dan mereka yang tinggal berhampiran muara Sungai Terengganu. Menurut Chef De, beliau sendiri tidak tahu asal-usul kuih ini. Malah cara membuatnya juga dipelajari daripada moyangnya ketika Chef De berusia 12 tahun. Lil Nas X, Olivia Rodrigo dan BTS muncul pemenang terbesar di MTV Video Music Awards 2021 yang berlangsung awal hari ini. Selepas diadakan secara maya tahun lalu, anugerah kali ini kembali ke pentas fizikal dengan pelbagai persembahan yang dinantikan peminat industri hiburan.
Lil Nas X menang trofi utama iaitu video terbaik menerusi lagu Montero, Call Me By Your Name. Manakala Rodrigo yang tercalon buat kali pertama membawa pulang 3 anugerah termasuk lagu terbaik iaitu Driver's License dan artis baru terbaik. Justin Bieber yang menerima pencalonan tertinggi melalui 7 kategori memenangi 2 anugerah termasuk artis terbaik. Ini juga menandakan kembalinya Bieber selepas 6 tahun tidak membuat penampilan di pentas VMA. Manakala untuk BTS, kuasa K-pop itu membolot 3 anugerah iaitu kumpulan terbaik, artis K-pop terbaik dan lagu musim panas terbaik menerusi Butter. Sukan dimulakan dengan Liga Super. Kedah Darul Aman mengekalkan kedudukan naib juara bagi 2 musim berturut-turut selepas membenam Melaka United 4-1 sekaligus mengesahkan slot kesaingan Piala AFC musim depan apabila menamatkan kempen Liga Super musim ini di tempat kedua. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Darul Aman, Kedah nyata tidak berdepan masalah apabila menang besar 4-1 ke atas Melaka United. Tuan rumah mendahului 2-0 di separuh masa pertama dengan kedua-dua gol dijaringkan Kipre Cece masing-masing pada minit ke-23 dan 31. Bersambung babak kedua, Melaka tampil dengan aksi lebih tersusun dalam usaha merapatkan defisit dan gol yang dicari-cari akhirnya menjelma menerusi penyudah cantik Adriano Apresido pada minit ke-59. Tersentak dengan jaringan, Kedah membalas dengan gol kapten pasukan Badrul Bakhtiar 6 minit berselang. Tidak cukup dengan itu, skuad Lang Merah menambah satu lagi gol. Kali ini dijaringkan pemain gantian Fayat Zulkifli pada minit ke-69. Tiada tambahan gol selepas itu menyaksikan kedudukan 4-1 kekal memihak Kedah. Dalam satu lagi aksi tumpuan, Penang FC mengesahkan kedudukan ketiga musim ini selepas seri 2 sama dengan Terengganu FC di Stadium Bandaraya. Satu mata diraih Penang nyata berliku apabila dipaksa beraksi 10 orang seawal minit ke-12 selepas Abdul Latif Suhaimi dilayangkan kad merah susulan kekasaran ke atas David Da Silva dalam kotak penalti. Dia bagaimanapun terlepas peluang membawa Terengganu di depan apabila sepakannya berjaya diselamatkan penjaga gol Penang, Samuel Somerville. Namun kekecewaan pelawat tidak lama apabila Arzim Redzovic membawa skuad penyu di hadapan pada minit ke-25. Kurang satu pemain nyata tidak melemahkan semangat Penang selepas berjaya meraih 2 gol dalam tempoh 5 minit. Jaringan Syaridin Boboev menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-40 sebelum Casagrande meledak gol pendahuluan tuan rumah di penghujung separuh masa pertama. Penang tidak mampu bertahan lama apabila Lee Tak mengikat kedudukan 2 sama pada minit ke-80 yang kekal sehingga tamat permainan. Mengumpul 41 mata keseluruhan, ia dilabel pencapaian hebat buat Penang yang baru dinaikkan pangkat ke Liga Super musim ini. Manakala Terengganu pula kekal di tangga keempat mengumpul 38 mata. Sementara itu, sambutan penuh gilang gemilang diraikan juara Liga Super 2021 Johor Darul Takzim JDT sempena kejayaan mempertahankan kejuaraan Liga Super buat kali ke-8 berturut-turut di Stadium Sultan Ibrahim. Lebih manis, JDT menutup kempen dengan bergaya apabila merakam kemenangan ke-11 berturut-turut musim ini apabila menewaskan KL City 2-1. Stadium Sultan Ibrahim diterangi percikan bunga api dan persembahan cahaya laser berwarna-warni sejurus piala berprestij di julang Ketua Pasukan Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak bersama Ketua Jurulatih Pasukan Benjamin Mora. Momen bersejarah itu turut disaksikan pemilik JDT yang juga Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersama keluarga. Selepas itu, piala dibawa ke kawasan in-car viewing party dengan menaiki bas khas tanpa bumbung sambil disaksikan 1,600 kenderaan penyokong yang memenuhi tapak parkir terbuka itu sejak kira-kira 6.30 petang. Untuk rekod, Terengganu FC muncul satu-satunya pasukan yang berjaya menewaskan JDT sepanjang 22 perlawanan Liga musim ini. We need to close the Super League book. We need to celebrate today. And next, we will see how we're going to play the Malaysia Cup. But the same objective. There is no other objective but to win. There is no other objective but to challenge and to win one more cup because this is what we do and this is what we have been doing. Terdahulu dalam pertemuan dengan KL City, tuan rumah mendahului pada minit ke-15 menerusi jaringan Nazmi Faiz Mansur. Namun anak didik Boyan Hodak bangkit menyamakan jaringan pada minit ke-25 yang disudahkan Izrin Izwandi.
Bersambung babak kedua, pelawat dihukum dengan gol sendiri Nik Mohamed Syahrul Azim yang tertampar masuk hantaran Safiq Rahim pada minit ke-69. Kedudukan 2-1 itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan JDT menutup kempen dengan rekod 18 kemenangan, 3 seri dan hanya 1 kalah. Ketika kem badminton negara dalam persiapan rapi untuk 2 kejohanan utama iaitu Piala Sudirman dan Piala Thomas Uber, pemain perseorangan wanita yang juga bekas juara remaja dunia dan Olimpik remaja, Goh Jin Wei hari ini tampil membuat kejutan apabila mengumumkan persaraannya daripada sukan itu pada usia 21 tahun. Jin Wei yang berasal dari Pulau Pinang mengumumkan persaraan menerusi satu video yang dimuat naik di YouTube-nya hanya 2 hari selepas tidak tersenarai dalam skuad Piala Sudirman. Jin Wei menyatakan antara sebab keputusannya itu adalah tempoh pemulihan yang panjang selepas menjalani pembedahan akibat sakit dalam perut pada 2019. BAM tidak menyenaraikan Jin Wei dalam skuad Piala Sudirman disebabkan tidak bersedia daripada segi fizikal untuk kejohanan berpasukan campuran itu tetapi tetap menyenaraikannya untuk kempen Piala Uber. Menjuarai Piala Dunia Remaja 2 kali pada edisi 5 2015 di Peru dan Markham 2018 Kanada, Jin Wei juga memenangi gelaran di Sukan Olimpik Remaja Buenos Aires 2018 dan Sukan C Kuala Lumpur. Dilihat sebagai juara perseorangan wanita yang akan datang, Jin Wei berada dalam kelompok 25 pemain terbaik dunia. Beliau menduduki tempat ke-24 pada Ogos 2018 namun kini ke-103 dunia kerana berehat panjang selepas pembedahan. Jin Wei seperti kembali kepada prestasinya apabila layak ke perlawanan akhir di antarabangsa Sepanyol pada Jun lalu sebelum tewas kepada rakan senegara Eskilsona. Perkembangan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Rusia Daniil Medvedev meraih gelaran Grand Slam pertamanya selepas melakar kejutan pada perlawanan akhir. Medvedev memusnahkan impian pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic menerusi kejayaan straight set 6-4, 6-4, 6-4 dalam aksi yang didominasi sepenuhnya pemain nombor 2 dunia itu. Medvedev yang juga naib juara terbuka AS 2019 jelas tidak mahu lagi kempunan sekaligus membalas dendam tewas pada final terbuka Australia yang dimenangi Djokovic. Kekalahan ini bermakna impian Djokovic untuk memecahkan rekod 21 kemenangan gelaran meja tidak kesampaian. Seterusnya kekal dengan rekod yang dikongsi bersama Roger Federer dan Rafael Nadal. Aksi angkasawan melakukan spacewalk di stesen angkasa lepas antarabangsa ISS mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Fazila Hani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.